Mana negeri yang kering kontang, Somalia ke apa, tempat-tempat yang hujan tak turun tu, dia kata kami ada awan, pembenihan awan kami memang canggihnya, memang confirm jadi. Tuan-tuan, belum tentu. Tapi cara mereka bercakap ni seolah-olah macam tu. Seolah-olah Allah ni ada kuasa lain yang boleh mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara lain manusia ni lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah yang menjadikan benda ni semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi semua ni. Nikmat hujan ke, nikmat rezeki ke, Allah yang bagi. Tapi kita pun heran, ada perkara-perkara ni jangan kadang-kadang kita tengok tu, sebab dia main daripada barat. Barat ni dia cuba petak belik benda ni supaya minda kita ni jadi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sini la ilaha illahu, Allah itu saja yang maha berkuasa, tak ada orang yang lain. Kalau ada orang boleh cipta hujan, boleh buat salji, boleh menciptakan rebut taufan yang besar sampai musnah berapa negeri, lain macam Allah dah jadi ada sifat kelemahan di situ. Tuan-tuan saya maaf rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dikatakan di sini innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Taala itu sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nak jadikan benda tu Allah yang menjadikan. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Taufan besar macam mana ni, manusia rasanya tak mampu nak buat begitu. Dalam filem boleh lah, dalam filem, sebab dia teknologi komputer. Dia nak buat ribut besar apa, cerita apa saya tengok baru ni, kebetulan balik kampung betul lah, raya Cina, gemak Cina, hak manusia bercinta dengan setan, ulang besar tu ya. Tuan-tuan tengok apa? Saya tengok sikit-sikit betul lah, balik lewat lah, lepas kuliah baru pergi balik kampung, tengok tu, tapi tu dia boleh buat gelombang tu naik ayak tinggi tu, nak pergi tenggelamkan tempat apa nama Buddha Tok Sami yang duk tangkap hantu. Tuan-tuan sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam cerita hantu ni pun manusia hari ni dia ambil manfaat daripada hantu pun ada. Tuan-tuan dapat tak? Dah ni duk sebar, kita pun pekat-pekat dapat belakang. Dia kata manfaat kebaikan hantu ni kita boleh ambil. Antara hak dia bagi yang saya ingat lah, toyol kecil-kecil lagi dah pandai berdikari, pandai cari duit sendiri, tak menyusahkan mak bapak. Allahu Akbar. Apa mereka ni ambil, pandai mereka buat cerita. Tuan-tuan sekalian maaf yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pontianak sentiasa tertawa. Dia bersifat optimis, senang hati selalu. Susah senang pun dia senang hati, gelak panjang. La ilaha illallah. Hantu ayak ni dia jaga etika pakaian. Tuan-tuan, dia tak pernah pakai pakaian yang mengiurkan, baju renang yang mengiurkan. Tuan-tuan jangan maaf rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni manusia-manusia hak dia boleh buat sifat-sifat baik hak ada pada hantu hak jahat. Tak betul. La ilaha illallah. Jerangkung dia kata bagus. Kalau dia masuk main rumah orang pun duduk dalam almari lah. Dia tak duduk atas sofa hak elok. Sebab dia ni tuluh ikhlas. La ilaha illallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah SWT, yang tak eloknya haklah sekali. Bila kita baca dia kata sifat ni hak ada satu lagi makhluk nama dia jebon. Jebon ni penyabak, walaupun rupa dia huduh busuk dan sebagainya. Jadi contohnya orang hak baca ni dia kata kenal lah aku kata. Saya pun tanya member-member ustaz-ustaz lah, orang hak alim yang alim ni macam mana ni duk hantar mesej macam ni alim majlis fatwa, setiausaha majlis fatwa negeri Pulau Pinang ni. Dia kata sia-sia, tak dapat pahala apa pun, walaupun ada hak dia buat sifat-sifat baik tadi. Tuan-tuan, hak tu memang termaktub dah. Toyol apa semua Nabi buat cari jadi cerita buat dah lah ni, macam-macam manusia. Jadi ni sebaran media maya hari ni, dia boleh buat tuan-tuan, dia boleh create benda ni, menyebabkan kita hari ni tak teringat kepada hujah dan dalil Al-Quran,
maka kita pun betul lah, barat canggih, bagus. Teknologi depa hebat, mungkin depa boleh buat sungguh, depa buat awan bagi hujan apa semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ni yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang buat, bukan manusia. Kita yakin dengan depa ni. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang menurunkan hujan daripada langit, bukan manusia buat. Kita tu cuba buat berapa kali tak pernah jadi lagi. Habis berjuta-juta ringgit. Pembenihan awan kita tak jadi-jadi. Kes jerbu dulu kan, bila hujan baru dia jerbu tu hilang. Kita dah buat jerbu tak pernah jadi lagi. Nak buat hujan bagi tak pernah jadi lagi. Tuan-tuan, maka dengan sebab itulah sidang muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada kita ini, wa ma kana Allah liyu'ajjizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tiada ada Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia oleh sesuatu di atas segala langit dan tiada di atas muka bumi. Surah Al-Fatir ayat 44. Nak cerita kat kita ni tak ada benda yang boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata ribut taufan pun manusia boleh cipta hari ni, tsunami tu kalau manusia boleh cipta ni, saya tak boleh terima lah tuan-tuan. Ada teknologi yang boleh buat begitu. Kita takut, kita percaya dan yakin hak tu rosak. Sebab buktinya, bagaimanakah sebuah masjid hak di Aceh tu selamat? Andai pula Puak Barat ni bagi selamat masjid. Hak tu yang boleh menolak hujah National Geographic ke apa kan yang buat cerita tak betul ni. Sampai tsunami ni pun depa yang create tuan-tuan. Tapi macam mana boleh selamat? Maka ada orang jawab itu Raja Allah Ta'ala yang selamat. Tapi tuan-tuan, maka benda-benda lagu ni Allah yang jadikan segala ribut taufan, gempa bumi, malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tengok kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang Allah datangkan satu pekikan yang kuat yang menyebabkan mereka habis mati bergelimpangan. Bagaimana Allah Taala datangkan kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau yakin kepada Nabi Nuh yang membawa agama yang tauhid, menyembah Allah yang satu ini. Maka mereka kata tak apa, anak Nabi Nuh sendiri kata kami boleh duduk atas gunung, atas bukit tinggi. Maka Allah jadikan ayat itu lebih tinggi daripada bukit dan gunung, menyebabkan habis semua tenggelam. Tidak ada siapa pun yang selamat melainkan yang mengikut Nabi Nuh AS bersama dengan bahtera Nabi Nuh. Tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh nak melangkaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukit, bukau, gunung, gandang ini semua hak Allah. Maka bila Allah Taala nak menjadikan sesuatu, maka Allah jadikan benda ni, tak ada siapa pun boleh kata apa. Sebab Allah yang berkuasa menentukannya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas bumi ni kah, di langit kah, tak ada siapa pun yang boleh melemahkan sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana dia kata di sini bahawa tiada ada melainkan barang yang menghendaki Allah Taala akan adanya kerana firman-Nya fa'alun lima yurid. Bermula Allah Taala sangat memperbuat ia akan barang yang dikehendaki, menghendaki ia akan dia. Surah Hud ayat 7. Mana bila Allah Taala nak buat, maka Allah Taala buat. Yurid yang Allah kehendaki nak buat, nak bagi kat kita, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan segala langit, 7 petala langit, akhirat, alam akhirat. Apa juga yang Allah Ta'ala nak datangkan kepada kita ni, nikmat-nikmat yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, patutnya kita hari ini yakin dan percayalah, kita hak ngaji tak ada masalah lah.
hak masalah ni hak tak main mengaji, jadi dia susah nak faham. Jadi akhirnya dia sibuk duk pertahankan kalimah Allah tu saja, dia tak kenal Allah. Allahus Samad tu pun dia tak tahu. Allah tu hu ahad, Allah tu satu, Tuhan sekalian manusia. Tuan-tuan, jadi nak diperjelaskan kepada mereka ini. Jadi puak-puak Nasrani ni, maka hujah kita lam yalid wa lam yulad. Allah ni tidak ada anak dan tidak ia diperanakkan. Jadi mereka baru faham, sebab mereka percaya Isa tu anak Tuhan. Salah lah. Dan Isa tu jadi Tuhan bagi mereka. Dah anak Tuhan, Tuhan mereka. Ni yang tak betulnya konsep ini. Maka hak ni surah Al-Ikhlas yang kita bahaskan di awal tadi ni, tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ikut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ni kita baca sekali, makna menyamai 1/3 daripada Al-Quran, makna dia 10 apa? 10 juzuk. Dia ada 30 juzuk, mana 10 juzuk. Sebab itulah antara amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur, wahai Fatimah, Nabi suruh anak dia beramal ni, janganlah engkau tidur ni melainkan engkau mengkhatamkan Al-Quran. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak khatam Quran sebelum tidur ni? 30 juzuk nak baca habis. Maka Nabi jawab, bacalah 3 kali suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka menyamai dengan engkau telah mengkhatam satu Al-Quran. Pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan doa amal hak ni panjang-panjang pula. Bolehlah nak habaq, aku khatam sehari sekali. Aku khatam Quran sehari sekali. Semua orang pekat hebat. Tak tahu orang tak mengaji. Oh, dia tu kemas kawan aku tu, khatam Quran sehari sekali. Tu tak berapa kawan ni habaq, aku 10 kali sehari. Lagi banyak. Dia pun pening 10 kali. Dia ni tak kerja ke? Dia baca Quran saja ke? Dia mula nak bohong pun biar patutlah. Abang lah sekali jadi ya. Sekali tu logik lah juga. Tapi sehari boleh khatam 1 juzuk, 1 Quran. Kadang-kadang orang akan fikir tak dan, tuan. Jadi biasanya 3 hari sekali khatam Al-Quran. Orang alim, ulama-ulama, mereka 3 hari khatam sekali Al-Quran. Jadi kita ni tak tahu, tak khatam-khatam lagi lama-lama. Tak kerti mengaji pun dah. Jadi tuan-tuan sidang maaf yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkuasa menjadikan sesuatu ini ikut kehendak Allah. Tidak ada manusia yang boleh melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala nak datangkan rezeki yang melimpah ruah, maka sampai. Kalau Allah Taala nak datang musibah macam mana sekalipun, maka siapa pun tak boleh tahan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikut Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah nak jadikan sesuatu, dia kata kun fayakun. Maka manusia pun ambil, dia pun buat juga kun fayakun, duk amal. Dia tak jadi. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadi. Jadilah anak dalam perut kandungan ibunya. Jadilah kita ni semua. Jadilah alam ini. Jadilah gunung ganang. Jadilah segala rezeki yang kita duk makan, yang kita duk ambil sumber daripadanya. Segala emas, perak, segala logam yang ada di dalam tanah bumi, di perut bumi, yang menjadi manfaat kat kita. Yang apa yang Allah Ta'ala jadikan, segala emas hitam, yakni minyak, yang dijadi rebutan seluruh dunia hari ini, tuan-tuan, itu Allah yang jadikan, ikut kehendak Allah. Jadi Allah suruh bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala.
atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. So bersyukur. Bila manusia tak mau bersyukur ni, maka hari ni bala mai, malapetaka mai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu ni bersyukur ke aku, mai semayang, sujud, ikut Allah Subhanahu wa taala, ikut apa yang Allah Taala suruh dalam Al-Quran, tuan-tuan, ikut semua, bukan tak yakin dengan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia hari ini jadi orang yang ragu-ragu. Apa yang Allah Ta'ala habaq ni semua ni, kebenaran-kebenaran apa yang kita duk bincangkan, tuan-tuan duk mengaji ni, ayat-ayat Al-Quran ni, suruhan dan tegahan Allah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua hak betul ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semua yang benar ini dari Allah, dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu ni semua jadi orang yang mumtarin, yang ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul ke Allah Taala buat ni? Betul ke Allah Taala bagi ni? Ala ni usaha aku. Ada orang tak boleh terima musibah yang berlaku. Tuan-tuan, hak baru ni berlaku musibah. Seorang anak yang digeles sampai 45 km. Kita pun tak fikir, macam mana ni? Memang lori ya tak? Lori belaga sikit dia akan sabar. Dia besar. Dia boleh seret jumpa kaki kat sana, jumpa tangan kat sini. Hancur dah tuan-tuan semua. Itu kuasa Allah. Nak manusia yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dah takdir Allah yang berlaku tu, dia kena terima. Nampak menyerah. Dah berlaku dah. Dia tak boleh salah kat lori ke, dia tak boleh salah kat jalan raya ke, dia tak boleh salah kat cuaca lincin ke. Itu penyebab dia saja. Tapi bila dah berlaku, Allah Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu yang menjadikan benda ni musibah bagi dia ke, ada atibar dan hikmah di sisinya. Wallahu alam tuan-tuan. Ini yang berlaku. Maka tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang manusia ni dia ragu-ragu lagi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak yakin lagi bahawa Allah inilah yang menentukan segala-galanya. Sebab tu baru-baru ni berlaku perbahasan seorang makcik, tuan-tuan, dia tak boleh terima hukum hudud. Tak terima. Tuan-tuan hak dalam ni janganlah ada ragu-ragu terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan. Takut sekali lagi kufur kepada Allah, rosak iman, terbatal iman, mati dalam keadaan terbatal iman. Islam dah rosak. Na'udzubillah, masuk neraka tuan-tuan. Sebab dia ragu-ragu. Dia berdebat dengan satu ustaz ni sampai, bahasa kita ni, sampai kesut. Sampai ke mana pun tak boleh terima. Makcik tak boleh terima. Kita ni negara masyarakat majmuk, tak boleh buat undang-undang Islam dia tak boleh buat. Hukum hudud tak boleh buat. Tak boleh kata aku tu makcik. Kena buat. Kena yakin. Kena percaya. Inilah yang boleh menyelamatkan kita. Allah nak bagi selamatkan kita ni dengan perkara ni. Dia tak boleh terima. Sampailah tak boleh terima. Dia balik. Setengah jam berdebat pun tak pakai. Ustaz tu bagi hujah macam-macam. Siap cakap orang putih. Dia cakap orang putih. Dia ingat ustaz tu tak boleh cakap orang putih. Entah ustaz tu boleh cakap apa. Ustaz tu telefon saya tanya, abang tuan-tuan. Tapi manusia hari ini Allah tak bukakan hati dia, Allah Ta'ala tutup hati dia. Jadi saya pun nak habaq kat tuan-tuan yang ada ni, janganlah lawan hukum hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah tak yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang barang yang berlaku ini, semua yang Allah Ta'ala susun ini adalah ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah kana lakum, kana wa ma lam yasha lam yakun. Barang yang dikehendak, yang berkehendak Allah Ta'ala akan adanya, nescaya ada ia. Dan barang yang tiada berkehendak ia akan adanya, nescaya tiada ada ia. Ikut kehendak Allah lah. Maka Allah suruh buat-buatlah. Allah perintah ataupun Allah Ta'ala larang, ikutlah. Jadi hari ini
Manusia nak ikut kehendak manusia sendiri. Dia nak ikut kehendak dia. Saya pun duk fikir tadi takut ada roadblock. Kaya Cina ni banyak kaya roadblock nama kata. Kena saman sampai 1,000. Saya kata saya bantai kau ke jalan kiri tadi, jalan motor tu saya balas. Nak main tani pergi cepat. Balas kat jalan motor. Kalau tahan pun saya nak jawab, cik, nak buat macam mana ni? Patutnya maghrib ni mainlah jaga bagi jalan elok kan. Ni sekali lagi ni siapa nak tanggung ni? Berapa ramai ni yang jam ni tak boleh sembahyang. Patut semua ni pekat pergi tunggu bagi jalan bagi elok, bagi lancar. Saya nak jawab betul lah. Saya tak mau kena murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak saman-saman lah kata. Janji saya tak kena saman dengan Allah. Tuan-tuan, bukan pasal itu, pasal maghrib dekat masuk dah. Saya tak tahulah, saya balas kat tepi dan juga lah sampai sini. Hak lain tak tahu. Ada ikut nyek-nyek itu pakai dak lah. Sembahyang atas kereta jawab dah. Sembahyang hormat waktu. Kalau hak reti pakai wallahu alam. Dia jamak tak payah. Nah, tu jawab dia. Pakai tak payah sembahyang lah daripada tu. Memang jenis tak sembahyang. Allahu akbar. Jadi manusia hari ini, tuan-tuan sekalian maaf yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mailah kita yakin dan percaya bahawasanya inilah yang disebutkan, yang kita berbahaskan pada malam ini. Tuhan yang kita sembah ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang lain dah. Maka bila kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala suruh, apa yang Allah Taala kehendaki, kita ikut. Kita kena buat. Jangan bantah. Hari ni banyak orang nak bantah. Ustaz mai habaq ni ayat Allah, ustaz mai hujah ni kalam Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Bila kita tolak, susah. Hari ni setengah-setengah tempat ni tak mai dah buat dah. Ustaz ni duk mai kata kat orang ya. Ustaz ni duk mai cakap politik ya. La ilaha illallah. Sempitnya pemikiran dia. Susahnya manusia jenis ni. Akhirnya dia pun tak mai terus. Tak mai terus. Dia pilih-pilih ustaz pula. Kita nak tolong dia supaya dia tidak sesat, supaya dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya akidah dia, keimanan dia tak terbatal, tak rosak. Tapi dia tak mau, dia tak boleh terima. Dia faham politik banyak kan? Dia faham salah tu banyak kan? Ini masalah. Istilahnya maaf yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan perbahasan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita adalah manusia yang faham kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, tempat kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah usaha yang kita buat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita berserah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah inilah Allah yang satu, yang tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersifat pemurah kepada hamba-hambanya dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah ini, betapa kasih dan sayangnya Allah ini, besar mana pun dosa kita, tobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan terima. Tuan-tuan, Allah ni Maha Penyayang. Sayang sungguh Allah kat kita, nak selamatkan kita ini daripada masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam selawat kelemahan dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.